Cikgu Mai. Assalamualaikum murid-murid. Jadi hari ni kamu semua tahu tak kita nak belajar apa ni? Tahu, cikgu. Sebelum tu saya tanya satu soalan tu. Apa 30 darab 3? Cikgu. Apa dia sini? Lama je lama. Cikgu, saya tahu. Namanya 60 je. Bagus Hafiz. Tapi salah ha. Siapa pula nak try? Cikgu, biar saya lah yang jawab cikgu. Saya dah hafal tiga 30 tu cikgu. Salah. Saya rasa 30 dan 3 jawapan dia 90 cikgu. Betul Syami. Bagus Syami. Kamu ni memang pelajar cemerlang. Syami jadi pelajar cemerlang kerana dia menghayati 6 aspirasi murid. Alah. Cikgu tahu sikit apa dah spesifik murid tu. Saya nak tahu. Kalau nak tahu, nantikan video selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi dalam video ini kami akan berkongsi berkaitan salah satu perkara yang ditekankan dalam sistem pendidikan negara kita yang merujuk kepada elemen yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM 2013 hingga 2025, iaitu aspirasi murid. Secara umum, kita mengetahui bahawa aspirasi bermaksud keinginan yang kuat atau cita-cita menurut Kamus Dewan edisi keempat. Justeru, sistem pendidikan Malaysia berhasrat memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan. Sebelum saya menceritakan dengan lebih lanjut berkaitan 6 aspirasi murid ini, suka saya memperkenalkan 3 ahli kumpulan kami iaitu Hafiz, Muzammil dan saya Syahmi. Bagi pendahuluan, sistem pendidikan tinggi Malaysia telah berkembang pesat dan semakin kukuh sejak beberapa dahulu. Dalam tempoh 10 tahun lalu, pertambahan enrolment pelajar semakin ketara dan peningkatan pertarafan global kian menyelah. Namun demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia maklum bahawa sistem ini perlu dipertingkatkan agar sentiasa berdaya saing seiring dengan trend global. Dan pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memulakan merangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 atau PPMPT bagi memacu Malaysia menjadi negara maju dan berpendidikan tinggi. Kementerian akan terus mendirikan falsafah pendidikan negara sebagai asas kepada pendidikan seimbang untuk membangunkan aspirasi pelajar. Sistem pendidikan daripada peringkat prasekolah hingga peringkat tinggi mempunyai visi yang sama dari segi keberhasilan dan kepentingannya kepada setiap pelajar. Kementerian memberi penekanan untuk mengimbangi antara ilmu dan akhlak. Aspirasi pelajar dalam PPPM mempunyai 6 atribut: etika dan kerohanian, kemahiran memimpin, identiti nasional, kemahiran bahasa, kemahiran berfikir dan pengetahuan. Inilah juga 6 atribut bagi pelajar pada pendidikan tinggi. Jadi saya akan sambung aspirasi yang pertama iaitu pengetahuan. Pada peringkat asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerisasi sepenuhnya. Ciri ini melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas serta berfungsi secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Di samping itu, penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Selain pengetahuan dalam bidang ini, murid juga perlu mempunyai keupayaan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam situasi hariannya. Seterusnya ialah kemahiran berfikir. Jadi setiap murid perlu mempunyai semangat ingin tahu dan belajar cara untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat, mampu menghubungkan pelbagai pengetahuan. Dan yang paling penting dalam ekonomi berasaskan pengetahuan ialah mewujudkan pengetahuan baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting, pemikiran kreatif dan inovatif, kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baharu. Penyelesaian masalah dan penangkulan, keupayaan meramal masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif dan didaktif bagi mencari penyelesaian dan akhirnya membuat keputusan dan keupayaan belajar
keupayaan memacu pembelajaran sendiri dan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat. Sejarah juga membuktikan bahawa sistem pendidikan memerlukan penambahbaikan bagi membolehkan murid yang kurang mampu mengaplikasi pengetahuan serta berfikir secara kritis di luar konteks akademik biasa. Sehubungan itu, sistem pendidikan menjadi lebih penting bagi membantu setiap murid memperoleh kemahiran berfikir. Jadinya, bagaimanakah cara untuk meningkatkan kemahiran berfikir? Jadi, antara yang kita boleh buat adalah tingkatkan soalan aras tinggi. Bagi membiasakan pelajar dengan soalan sebegini, maka guru perlulah sentiasa memberikan soalan berbentuk kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi, semakin banyak soalan kebat, semakin luas tahap pemikiran seseorang pelajar itu. Okey, yang seterusnya adalah mempelbagaikan aktiviti penyelesaian masalah. Bagi menggalakkan juga pelajar berfikir secara kebat, maka guru bolehlah memperbanyakkan lagi aktiviti yang melibatkan penyelesaian masalah. Dalam situasi baru yang diberi, pelajar perlulah menggunakan kemahiran menganalisa, mensintesis dan juga menilai apakah konsep yang bersesuaian dan boleh diguna pakai bagi menyelesaikan masalah tersebut. Okay, yang ketiga pula adalah teknik menyoal. Teknik menyoal adalah teknik paling lama dan paling popular dalam bidang pendidikan. Pemilihan teknik ini dalam PDP dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi dan pelajar dikehendaki memberi tindak balas yang sewajarnya. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam PDP bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. Salah satu perkara penting ketika berkomunikasi adalah aktiviti bertanya dan menyoal. Kemahiran bertanya dan menyoal bukan sekadar untuk mendapatkan sesuatu maklumat, tetapi juga membantu kita membina iklim komunikasi yang positif dan memupuk sikap saling memahami dan bekerjasama. Seterusnya, antara yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan lagi kemahiran berfikir adalah pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek merupakan pelaksanaan program atau aktiviti dalam jangka panjang. Proses pembelajaran ini memerlukan pelajar bekerjasama. Misalnya, menyediakan soalan berkaitan projek dan mengimplementasikan penyelidikan dengan mengumpul data, menganalisis data dan menghasilkan laporan sama ada secara lisan ataupun bertulis. Dan yang terakhir sekali, antara cara yang boleh dilakukan adalah menggunakan alat berfikir. Strategi terakhir dalam mengajar pelajar untuk berfikir secara kebat adalah dengan menggunakan alat berfikir. Alat berfikir mampu membantu pelajar menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkesan. Pemikiran menjadi lebih tersusun, luas, jelas dan tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Jadi inilah antara kaedah-kaedah yang boleh diterapkan dalam pembelajaran bagi meningkatkan lagi kemahiran berfikir pelajar. Jadi aspirasi seterusnya ialah kemahiran memimpin. Apabila sebut tentang kemahiran memimpin, kita boleh bahagikannya kepada 4 aspek. Iaitu aspek pertama adalah keusahawanan. Keusahawanan ini bermaksud murid mampu mengambil inisiatif untuk mewujudkan pembangunan bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Hal ini dengan melakukan pelaburan dengan sumber sendiri agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya adalah berdaya tahan. Berdaya tahan ini bermaksud cekal, iaitu murid membina cara berfikir yang konstruktif serta mampu menghadapi rintangan. Yang ketiga pula adalah kecerdasan emosi. Ini bermaksud murid berupaya memahami dan bekerja secara berkesan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi mereka secara positif. Dan akhir sekali adalah keterampilan komunikasi, iaitu murid berupaya memberikan pendapat dan hasrat secara lisan dan bertulis dengan jelas. Untuk memastikan murid mempunyai keterampilan komunikasi yang baik, pihak sekolah perlu menggunakan peluang yang disediakan di dalam bilik darjah melalui aktiviti berasaskan projek dan kerja kumpulan dan aktiviti di luar bilik darjah melalui sukan, seni serta aktiviti ko-kurikulum dalam membangunkan kepribadian murid.
Jadi seterusnya saya akan sambung berkaitan kemahiran dua bahasa. Jadi semua tiap murid akan menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Setiap murid juga akhirnya akan berpeluang mempelajari bahasa tambahan. Kepelbagaian Malaysia yang unik dan warisan berbilang budaya memberikan kelebihan daya saing kepada semua. Murid akan terus berpeluang untuk mempelajari bahasa Cina dan Tamil di sekolah jenis kebangsaan. Kini, setengah sekolah kebangsaan juga menyediakan peluang untuk mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa Cina, Tamil, Arab, Iban dan Kadazan Dusun. Manakala pada peringkat menengah, peluang ini diperluas untuk meliputi bahasa antarabangsa yang lain. Selepas jangka masa tertentu, setiap murid akan digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya 3 bahasa bagi membolehkan mereka bekerjasama dan berkomunikasi secara lebih berkesan dengan rakan dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga dalam kalangan negara jiran dalam dunia global masa ini. Seterusnya adalah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal dan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul. Penekanan diberikan kepada setiap murid dengan mewujudkan satu set prinsip termasuk nilai bersama yang kukuh yang didokong oleh semua rakyat Malaysia. Kerohanian mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup serta mendukung standard moral yang tinggi. Integriti pula mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul dan tanggungjawab sidik ialah bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar dan memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Okey, apa itu etika? Etika ni adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak seperti adab dan sopan santun. Manakala kerohanian pula merujuk kepada satu bentuk pembinaan yang menjadi perkembangan rohani sebagai tujuan bagi kehidupan insan dan sebab kejadiannya. Bagi etika dan kerohanian, jadi apakah kita boleh buat untuk memastikan etika dan kerohanian ini dapat diwujudkan? Jadi ini antara yang boleh dibuat oleh pihak sekolah adalah dari aspek kerohanian, iaitu memastikan murid mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup serta mempunyai asas moral yang tinggi. Kemudiannya dari sudut integriti juga, pihak sekolah juga perlu memastikan murid dibimbing agar mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Manakala dari segi tanggungjawab sivik pula, murid ini akan dibimbing ke arah sikap yang positif dan bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar. Jadi ini adalah antara aspek-aspek yang amat penting dalam memastikan pelajar yang dilahirkan itu adalah insan yang beretika. Jadi aspirasi yang terakhir adalah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterakuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tapi juga menghayati kepelbagaian. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bagi tentang identiti nasional dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk memupuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau lokasi harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Pencapaian matlamat patriotisme ini memerlukan semangat keterakuman tinggi yang diperoleh dengan belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain serta hidup bersama dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia. Identiti nasional juga memerlukan setiap murid memahami sejarah Malaysia, berkongsi pengalaman di dalam dan di luar sekolah dan berkongsi aspirasi demi masa depan Malaysia. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung video. Jikalau ada kemusykilan, bolehlah ajukan soalan kepada jejaka yang tampan di belakang sana. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada yang menyertai kuisis yang akan jalankan sebentar nanti.
Saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. I believe I can fly. I believe I can do this far. Siap. Dah.